Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Yang berbahagia sahibu fadilah Tuan Imam, yang dihormati Tuan Nazir, ahli-ahli Tuankuasa Masjid, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita tiba pada ayat yang ke-66 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Maksudnya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, yakni kepada Nabi Khidir alaihi salam. Pada kuliah telah lalu kita telah pun berbincang tentang apakah Nabi Khidir itu masih hidup ataupun telah mati. Kita juga telah berbincang apakah Nabi Khidir itu seorang Nabi ataupun sekadar orang soleh. Pandangan yang paling diterima adalah Nabi Khidir itu mengikut ulama hadis telah pun meninggal dunia, dan sememangnya beliau adalah seorang Nabi pilihan Allah. Nabi Musa berkata kepadanya, yakni selamanya dapat bertemu dengan Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Bila mana dia bertemu mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman, bersumberkan daripada hadis riwayat Imam Bukhari, yakni bersumberkan riwayat yang sahih. Setelah Nabi Musa memberi salam dan mengenalkan dirinya kepada Nabi Khidir, Nabi Musa adalah seorang rasul yang istimewa. Dia telah berjumpa seorang Nabi yang kedudukan Nabi ini adalah selepas kedudukan Rasul. Dalam keadaan dia jumpa pangkat terendah daripadanya, dia hati hormat kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dalam pada dihormati, memanglah Nabi Khidir itu ada keistimewaan yang tersembunyi. Namun Nabi Musa belum lagi tahu keistimewaan itu. Kalaulah Nabi Musa tahu, maknanya hampir sama pangkat, sama level. Dia tahu dia datang pada kerajaan besar di Mesir. Dia telah mengalahkan Fir'aun. Dia diberi status Rasul. Bila jumpa orang yang rendah daripadanya, dia menghormati orang itu. Inilah tuan-tuan ajaran Hanif. Apakah maksud ajaran Hanif, ajaran Islam zaman dulu, dan masih lagi diteruskan hari ini, saling hormat antara satu sama lain. Bila mana tuan-tuan dari segi kita hormat sama Muslim, itu tanda bersaudara. Dan demikian juga kita ada hormat kepada non-Muslim, itu tanda kemanusiaan. Dua-dua ini, alhamdulillah tuan-tuan, nasihat kita jaga elok. Tapi jangan sampai pula kita jaga kemanusiaan tetapi kita tak jaga persaudaraan Islam. Banyak lebihkan orang kafir, pandang orang kafir ni lebih baik pada orang Islam, itu tak boleh. Memang ada kelemahan umat, tetapi orang Islam tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Hendaklah diperbaiki kelemahan umat Islam. Jangan sampai menyatakan orang Islam ni sebenarnya tak ada apa pun, tak kualiti apa yang layak jadi pemimpin, semuanya orang kafir. Orang kafir ni contoh segala hal, orang Islam tak ada contoh. Ada kelemahannya. Kita pakat bantu apa yang patut. Jangan sampai berlaku tegahan Al-Quran
La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Jangan sampai orang beriman telah mengambil orang kafir itu sebagai teman rapat, kerabat mereka di atas dunia ini. Wal'iyadu billah. Dinyatakan dalam Sahih Bukhari, selama mana memberi salam dan mengenalkan dirinya kepada Nabi Khidir. Kemungkinan besar Nabi Musa dah tahu Nabi Khidir ni orang pilihan Allah. Cuma dia tak tahu dia apa akan berlaku selepas itu. Tapi dia kata adab, dia perkenalkan diri, dia cerita dia datang daripada mana, lalu menyatakan hajatnya untuk menjadi muridnya, untuk menambah ilmu yang dikurniakan Allah kepadanya. Dalam pada ini Nabi Khidir pun tunjuk respon yang baik, jawab salam. Kadang tuan-tuan saya, kita diuji, ada orang panggil tak elok, pernah buat satu tak elok pada kita, anak, isteri dan sebagainya, dia datang, Assalamualaikum, datang menghadap. Terlintas sudah datang ni nak cakap tak elok lagi ke? Datang ni nak ulang perkara dulu ke? Lalu setengah orang tak jawab salam. Hendaklah kita raikan dia, kerana dia tetap buat baik. Buat baik dibalas baik. Sebagaimana kata-kata Imam Hasan Al-Banna, kalau orang buat buruk sekalipun, balinglah buah kepadanya, melainkan baling buah durian. Kesian kat dia. Maknanya buat baik dibalas baik. Orang buat jahat pada kita, kita tetap balas kebaikan kepada orang itu. Inilah jati diri orang yang beriman. Nabi Khidir dia jawab salam. Bahkan dari riwayat yang lain, dia tanya pada Nabi Musa, hal anta Musa ila Bani Israel? Tadi dia perkenal diri, Nabi Musa perkenal diri. Kali ini Nabi Khidir pernah tanya, oh kamu Musa yang diutuskan memimpin Bani Israel? Dengan tuan-tuan sayang, 1000 kali sayang. Ada ilmu, kuat, beramal soleh, tapi tak ada akhlak. Kita minta simpang daripada hal ini berlaku pada kita semua. Orang nak jabat tangan, tak mahu senyum, tak mahu muka kelak. Tak mahu layan orang biasa, nak layan yang sama level dengannya sahaja. Orang tertentu je yang dia akan layan, dia mesra, tak boleh. Ini bukan akhlak Islam, bukan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Khidir ni pilihan Allah yang tersembunyi. Orang tak kenal dia. Dia tak memimpin kerajaan, tetapi dia istimewa di sisi Tuhan. Artinya dari segi logik, mana lebih hebat? Dia hebat dalam kerana Allah saja yang tahu. Orang lain hebat, orang tahu, tapi hakikat belum tentu. Allah Ta'ala nak restu. Dia boleh saja dabit dada, engkau ni tak berlayak sembang dengan aku. Aku ni pilihan Allah lebih pada engkau, kerana engkau dapat ilmu atas zahir muka bumi. Aku dapat ilmu yang tersembunyi. Tetapi dia tetap menunjukkan akhlak yang tinggi pada Nabi Musa AS. Nabi Khidir menjawab salamnya lalu berkata, selanjutnya selepas riwayat alaih, bukankah engkau ni Nabi Musa yang diutuskan untuk pimpin Bani Israel? Selanjutnya Nabi Khidir kata, tidak cukupkah dengan kitab Taurah yang ada di tanganmu? Rendah dirinya Nabi Khidir. Sebab itu ulama kerohanian ataupun ulama tasawuf sangat cenderung pada Nabi Khidir ni, kerana nampak pelbagai kelebihan. Rendah dirinya, bukan maksud Nabi Musa tu tak ada rendah diri, tapi begitu jelas. Kalau kita ikuti kuliah sebelum ini, bukankah saya telah menyentuh Nabi Musa ni nampak vokal, nampak kasar sikit. Bukan kasar macam kasar kita hari ni. Bukan asyik nak buat tak enak korang, bukan. Maksud dia kasar tu sesuai dengan Bani Israel yang kasar. Cara orang Arab cakap tu dengan nada suara yang tinggi, dengan badan mereka besar. Jadi Nabi-Nabi pun kena begitu fizikal dan gayanya. Nabi Khidir menyatakan dengan rendah diri, kamu datang jumpa aku ni, kamu juga istimewa, kamu ada kitab. Pahala kamu boleh lebih banding aku. Aku ni diistimewakan oleh Allah, tapi aku memimpin diri aku sahaja. Dalam pandangan ulama tasawuf menyatakan sebenarnya dia juga memimpin wali-wali yang lain, tetapi tidak ada sokongan riwayat. Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan
Allah Ta'ala bagi syariat, bagi ilmu ni untuk kegunaan Nabi Khidir sahaja. Kerana maksud Nabi ada dua, tuan-tuan perempuan. Yang pertama ialah Nabi boleh ilmu, mukjizat, ajaran Allah untuk dirinya. Satu. Yang kedua, dia dapat ilmu wahyu daripada Allah untuk orang terdekat. Keluarga anak takat tu je. Dia tak akan memimpin wilayah ataupun kaum. Maknanya Nabi ni ada dua definisi. Lalu definisi yang kedua inilah dijadikan alasan bagi ulama tasawuf. Masuk orang terdekat, Nabi Khidir dia tak berkahwin, dia tak ada anak, maka terdekat itu diistilahkan adalah wali-wali zaman berzaman. Tetapi kalau kita nak pegang benda ini, sekadar kita menyatakan jangan-jangan begitulah. Tapi kita tak boleh pegang dengan yakin, kerana Nabi Muhammad dan Al-Quran tak menyatakan sedemikian. Boleh saja kalau mungkin ini sebuah pandangan, barangkali begitu, tapi tak jadi begitu pun tak ada hal. Ada hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Khidir memahami Nabi Musa ni istimewa juga. Kerana bila dapat Taurah, kitab Allah yang agung. Ketahuilah tuan-tuan, mukjizat para Nabi seperti dapat membelah laut. Inilah mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa AS dapat hidupkan orang yang mati. Mukjizat yang istimewa para Nabi ini dinamakan mukjizah. Artinya sesuatu yang dapat melemahkan orang lain, ataupun sesuatu yang istimewa orang lain tak ada. Apakah mukjizat paling ketara? Iaitu kitab-kitab. Kitab-kitab adalah lebih hebat pada mukjizat Rasul. Termasuklah mukjizat Nabi dapat membelah bulan, keluarnya air daripada jari Nabi. Nabi berjalan tidak ada bayang-bayang. Nabi boleh nampak ketika solat tu, nampak panorama syurga neraka, ajaib. Sesuatu yang aneh, tetapi tidak dapat menandingi Al-Quranul Karim yang lebih istimewa. Ini akidah. Dan pada itu juga menjadi masalah akidah juga kalau kita menyatakan Rasul-Rasul tidak ada mukjizat. Tak boleh juga, sebab hadis yang menerangkan. Quran sendiri pun menyatakan Rasul-Rasul ada anugerah Allah. Itu juga kita kena pegang. Tapi daripada kita menghormati, tahu, yakin Rasul-Rasul ni ada mukjizat, ketahuilah nombor satu adalah kitab-kitab, khasnya Al-Quranul Karim. Semua mukjizat telah pun habis, melainkan yang tinggal pada saya tuan-tuan umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Apa mukjizatnya? Sehinggalah ke malam ini musuh Islam tak dapat cari kelemahan Al-Quranul Karim. Orang Arab yang tak beriman, Kristiannya, Yahudinya, tak dapat cipta setanding Al-Quran sebagai bahan baru untuk mencabar Al-Quran yang dinyatakan oleh umat Islam sebagai sumber yang paling sempurna. Mereka tak boleh datangkan benda baru untuk berlawan Al-Quranul Karim, bermakna Al-Quran itu ternyata mukjizat. Di samping itu juga dalam Quran ini bukan sekadar ada ilmu agama, bukan sekadar ada kisah Rasul yang mulia, bahkan juga terselit di dalamnya ilmu-ilmu akademik, sains, matematik, astronomi dan lain-lain. Baik, Nabi Khidir menghormati Nabi Musa. Dia kata, Taurah dah ada pada kamu, tak payahlah datang sembang dengan aku, ngaji dengan aku ni. Dan wahyu yang selalu turun kepadamu diberi pada kamu berbanding aku. Kamu dapat wahyu, kamu telah berjasa sebarkan kepada Bani Israel. Sebenarnya ilmu yang ada padaku tidak seharusnya engkau mengetahuinya. Di sini ulama tafsir kata yang pertama rendah diri. Yang kedua, rupa-rupanya Nabi Khidir nak uji ketulusan Nabi Musa. Kerana Nabi Khidir dah tahu berdasarkan ilmu laduni akan datang Rasul kepadanya. Rasul ini Allah Ta'ala perintahkan kerana tersalah cakap. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Khidir, didiklah nanti Nabi Musa ni bagi lengkap elok. Nabi Khidir dah tahu dah datang. Lalu dia test. Nak tengok, sudi tak bersusah payah dengan dia? Sudi tak nak duduk lama dengan dia dalam pengembaraan baru, meninggalkan keselesan hidup di Mesir? Kali ni jalan entah ke mana tanpa tujuan yang nyata. Pergi kena ikut. Kalau nak ikut aku ni, kata Nabi Khidir maksudnya lepas ni, kamu kena ikut, jangan cakap banyak. Perjalanan yang sukar, sudi tak kamu nak tempuh?
Sepatutnya engkau ni tak payahlah untuk mengetahui apa yang ilmu yang ada padaku, dan ilmu yang ada padamu juga aku pun tak patutlah ketahui, kerana kau pun ada ilmu dengan cara kamu yang berasingan. Lalu timbul ayat 66. Lah mana Nabi Khidir test Nabi Musa tak mengalah dan menunjukkan ikhlas yang tinggi. Antara contoh dalam alam kerohanian adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Tokoh utama mazhab dalam tasawuf ni ada dua. Yang pertama ialah Imamah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita, tetapi tokoh sufi, ulama tasawuf. Ajarannya dalam tasawuf kerohanian ni adalah untuk dekatkan diri kepada Allah yang dengan cinta Allah. Manakala yang kedua tokoh besar ialah Imam Junaid al-Baghdadi. Pendekatannya adalah ajaran cerita bab-bab zikir tinggal maksiat ni dengan matlamat takutlah Allah Ta'ala betul-betul. Semayang tu kerana takut Allah, zikir pun kerana takut Allah. Tapi bagi pandangan Rabi'ah al-Imamah Rabi'ah al-Adawiyah, dia kata kita zikir ni kerana nak cinta Allah. Imam Junaid pernah test anak muridnya. Dia bagi ayam seorang seekor. Bila tu guru suruh ni pakat nak buat lah. Ambil ayam ni, bagi sembelih tempat yang mana pihak tak tahu. Semua pergi duduk belakang pondok, duduk belakang masjid, dalam hutan dan sebagainya. Maksud saya lah lain daripada tempat lazim, tempat yang tersembunyi semuanya. Kemudian ada sembelih datang menghadap. Ada seorang tak sembelih. Wahai Tuan Guru, saya tak dapat nak sembelih. Yang lain anak-anak murid semua kata, wahai Imam Junaid, kami dah buat apa yang Tuan Guru pesan. Tidak ada mana-mana pihak yang tahu melihat. Tapi ada seorang ni dia kata, mana mungkin Tuan Guru saya nak buat perkara ni, kerana ada pihak yang tetap melihat, iaitu Allah. Lalu Imam Junaid pun angkat tam macam ni lah. Tu saya tambah lah. Maksud saya great, bagus. Memang maksud saya mana-mana pihak. Sebab kalian datang mengaji agama. Mengaji agama ni berkaitan akidah, berkaitan tasawuf, berkaitan fiqah. Jadi apa yang disuruh based on 3 ilmu ni lah. Bukanlah salah yang pergi sembelih tu maknanya ikut cakap guru. Tapi seorang ni dah jadi macam guru, dah faham banyak. Maka Imam Junaid pun mendoakan bagi anak murid ni. Ada hadirat sekalian, Nabi Khidir test Nabi Musa. Nabi Musa pun kata, macam mana pun aku nak ikut, tak ada masalah. Boleh tak aku mengikutimu dengan syarat, wahai Nabi Khidir, engkau mengajarlah aku nanti benda yang kau tahu daripada Allah. Kerana kau telah diistimewakan oleh Allah. Maksudnya, ajarlah pada aku termasuklah ilmu yang akan menjadi petunjuk bagiku di kemudian hari. Maknanya apa hadirin sekalian? Ajar macam-macam tak apa, saya sudi dengar, saya sudi ikut. Ilmu daripada engkau sekarang yang akan aku dapat, dan ilmu tu bekalan hari nanti pun bagilah tanpa sembunyi pada saya. Maknanya apa hadirin yang dirahmati Allah? Betul-betul nak jadi penuntut ni. Tahniah tuan-tuan, saya sebut kurang tuan-tuan sudi kita berbincang ilmu sebuah sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi banyak pahala lah, dan redha Allah kepada tuan-tuan dan juga saya, kerana kita cuba melakukan yang terbaik ketika maghrib hingga ke isyak ni. Sesiapa yang bersungguh-sungguh pasti sampai kepada Allah. Bukan kata berilmu amal soleh ni sekadar milik para rasul dan nabi yang tetap akan dihadiahkan kepada jua. Mana jua di kalangan umat, saya nak benda ni, tuan-tuan nak, kita pun nak ilmu dan menjadi orang mukmin dan mukminah yang cukup beramal tumpang kesempatan yang diberikan. Walaupun dunia ni penuh dengan fitnah, orang tak baik banyak, orang baik tu tak ada, tapi tak banyak lah. Ketahui tuan-tuan, bukan sekadar kisah Nabi Khidir, Nabi Musa ni contoh bersungguh-sungguh. Zaman lepas Nabi pun sahabat bersungguh-sungguh. Bukan nanti di area Mekah, Madinah ataupun Timur Tengah yang ada banyak golongan awal yang dipuji oleh Nabi lah. Hadis Nabi kata sebaik-baik generasi adalah yang duduk zaman aku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang menyusul lepas tu, kerana mereka ambil ilmu pula daripada sahabat, itulah tabi'in. Nabi kata lepas tu berlaku lagi generasi orang-orang
yang betul-betul fokus minat ilmu beramal soleh. Thumma alladhina yalunakum, iaitu generasi apa? Orang-orang yang jumpa pula tabi'in. Gelar-gelar bagi mereka ialah tabi' at-tabi'in. Ini yang paling baik mengatasi semua manusia. Rata-rata sangat baik, cemerlang. Tapi selepas zaman ini, lebih kurang 300 tahun selepas wafat Nabi, di mana istilah 300 tahun sampai Nabi diutuskan, itulah dinamakan zaman salaf. Ada juga berpandangan kerana ada lagi yang berumur lepas tu saki-baki menjangkau hingga 500 tahun. Artinya ada dua pandangan, 300 ke bawah ataupun 500 ke bawah. Ini adalah zaman as-salaf. Manakala 500 tahun sampailah ke malam ini dinamakan zaman khalaf. Ada orang beriman, ada yang ada ilmu, ada yang beramal, tapi kualiti dah tak sama macam golongan salaf yang awal. Bukan nanti di kawasan itu, bahkan juga Nusantara kita pun ada kisah-kisah yang juga berlaku di medan yang mewah dan penuh dengan kekuasaan, seperti istana kerajaan Perak. Seingat saya pada zaman ke-30 Sultan Kerajaan Perak, ketika itulah muncul Sultan Iskandar Shah. Iskandar Shah ni alhamdulillah macam kita, minat ilmu, jadi imam, jadi orang masjid, cerita bab agama, beramal tentang agama. Masing-masing memang nak cerita bab agama, kerana agama ni mengikut teori komunis candu. Agama ni candu bagi rakyat, bagi kata-kata barat. Artinya agama ni kena sembang, kena masuk dalam bicara, kena buat pesta, kena buat majlis. Rakyat akan menyokong pemerintah tu. Tapi dari segi Islam, dia bukan candu, dia satu keperluan. Dan kadang mana-mana pemerintah buat program agama, cakap agama, agama menuntut yang cakap itu para pemerintah buktikan agama dalam diri mereka dan kerajaannya. Kalau tak, dia jadi helah politik. Alhamdulillah pernah Allah Ta'ala anugerahkan di samping para pemimpin yang lain, dan hari ini pun ada insya-Allah. Sultan Iskandar Shah ni kita payah nak jumpa hari ni. Kadang kita lihat dia boleh datang solat, tapi hal lain dia gagal. Dia pun puasa dengan rakyat, tetapi tak menjiwai perintah Allah dalam hal-hal lain, gagal jadi contoh. Oleh itu takutlah saya tuan-tuan, bila kita jadi pemimpin, berat tanggungjawab. Takut kita sekadar cakap, dan juga kalau kita mampu cakap, kita tak cakap banyak untuk didik rakyat ikut apa kita cakap. Kita cakap tapi kita tak bersungguh-sungguh. Pemimpin ni kena jawab depan Allah. Rata-ratanya umumnya boleh suruh benda baik, mari semayang, mari kita buat haji, tapi nak sanggah orang tinggal muka Allah ni tak banyak boleh lakukan. Kembali balik pada bab Sultan Iskandar Shah, sehinggakan dia boleh digelar sebagai umara dan ulama, pemerintah dan ulama. Sehinggakan dia mengajar kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Sehinggalah pada satu hari dia kumpulkan segala alim ulama di Perak di zaman tu. Dia nak tunjuk kesungguhan, dia kumpulkan ulama nak buat satu agenda. Agenda yang akan dibincangkan itu akan dibincang selepas majlis berbuka puasa. Dia kumpul, jadi semua pakat datanglah titah istana. Jadi tunggu buka puasa, dia pun cakap. Dia kata semua tutup mufti apa, qadi, semua ada dah ni. Dia pun kata sekarang belum masuk waktu buka puasa, better titahkan semua sekali untuk makan sekarang ni. Semua terkejut. Dia ni bertaraf ulama, dia ni pemerintah yang baik, pernah mengaji pondok, pernah duduk lama Mekah. Balik-balik hari tu dia kumpul, minta langgar syariat, minta buka puasa awal. Semua diam. Nak menyanggah cari penyakit, nak cakap tak berani. Kalau ikut cakap langgar perintah Allah. Sudah semua diam, tak erti nak buat apa. Celah-celah inilah bangun seorang Tuan Guru Haji Nawawi. Dialah yang juga mengajar kepada Sultan Iskandar Shah. Apa dia kata? Kalau tuanku nak masuk neraka, tuanku masuk seorang, kami takkan masuk. Dia cakap itu je. Maka Sultan Iskandar Shah pun tersenyum,
dan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tahniah kepada Haji Nawawi ni kerana dia berani bersuara apabila sang pemerintah ajak pada melanggar perintah Allah. Yang lain-lain tu bukan tak bagus, tapi dia fikir nanti kena tarik allowance, nanti kena hilang jawatan, nanti dia anggap derhaka kepada pemerintah. Jadi pilihan yang ada nak cakap payah diam. Dia ucap tahniah, bagus Tuan Guru ni berani cakap benda betul, berani tegur dia. Sebab itu kata Imam Ghazali, pemerintah dengan ulama ini adalah ibarat kuku dengan isteri lah. Maksudnya sebati. Maksud saya sebati. Hendaklah ulama berperanan lebih daripada umara. Kerana kata Imam Ghazali, pemerintah dia tak tahu semua. Kadang-kadang dia pandai cakap, dia ada integriti, kan kita lantik jadi pemerintah. Sebab agama ni bukan semua orang tahu. Yang tahu yang dilantik sebagai penasihat, yang tahu mufti, yang tahu orang agama terdekat. Maka Imam Ghazali kata, jadilah garam yang menyedapkan makanan. Jangan jadi garam yang membinasakan makanan. Maksudnya diperlukan. Tapi jangan sampai punya nak bagi sedap makanan tu tambah garam banyak. Tak ada manfaat. Ketika tu dosa lebih lagi kepada penasihat ataupun orang agama, kerana pemerintah tak semua perkara dia tahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, menerusi ayat 66, sebahagian ulama menamakan ilmu tasawuf berdalilkan ayat ini. Menamakan ilmu laduni berdasarkan dalil ayat ini. Daripada kalimah min ladunni ilma. Bagilah ilmu laduni kepada aku bersama. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang tak semua orang tahu, tetapi masih lagi tidak langgar hukum hakam. Itu takrif yang tepat. Ada orang klaim ilmu laduni ni adalah syariat baru. Orang tak tahu, kami tahu. Salah tu. Kalau ada, itu ajaran sesat. Dia bukan nanti dia namakan ilmu laduni. Nama ilmu makrifat, ilmu khas, ilmu kewalian. Apa-apa nama, tapi dia jajah ilmu ni syariat untuk kami, bukan untuk kalian. Hujah mereka, tengok dalil ayat 66, ada ilmu laduni. Betul hadirin sekalian, jangan salah faham, ilmu laduni wujud. Tetapi wujud di mana? Pada Nabi Khidir, kepada Nabi Musa. Dan juga ada lagi hamba Allah yang ada ilmu laduni, tetapi tetap kena terikat dengan syariat. Maksud syariat ialah dia tak boleh salah guna. Dia bukan kepada perkara yang boleh kita halalkan dengan nafsu kita. Dan perkara ilmu laduni ni dia terbatal bila datang Nabi Muhammad. Dia tak boleh ada dah ilmu laduni, melainkan ilmu laduni dalam bentuk anugerah Allah untuk kita bersemangat pada perkara yang sudah disyariatkan. Contoh, ada seorang yang rapat dengan Allah, dia kata, amalkanlah selawat ni, nascaya engkau dapat jumpa Nabi. Nascaya kau kalau ada masalah, amal selawat ni selawat Ibrahimiyah. Contoh. Maka masalah kau hadapi ni akan selesai. Okey, tak apa, sebab selawat Ibrahimiyah ada dalam syariat. Selawat pada Nabi ada dalam sabda Nabi. Tapi kalau dia kata, amalkan selawat ni yang berbunyi, salam sejahteralah kepada Syekh sekian, di mana dia telah dilantik menjadi utusan Allah akhir zaman, selawatlah kepadanya, nasib engkau akan jadi umat Nabi Muhammad terbaik. Orang tak ada ilmu ataupun orang yang bergelombang dengan dosa, dia nak berubah, dia nak cari benda-benda special case ni. Dia nak cari orang yang dapat ubah dirinya, tapi dia tersilap guru. Guru ni pesan, amal selawat ni yang berbunyi, salam sejahteralah pada Syekh Ali contoh. Dia ni adalah Rasul akhir zaman. Siapa berselawat kepadanya, maka dia akan jadi umat Nabi yang terbaik. Dia sulam dengan perkataan umat Nabi itu menyebabkan, betul lah umat Nabi. Tapi dah bercampur dengan perkara yang lari pada akidah. Mana ada Rasul akhir zaman? Tak ada. Contoh yang masih berlegar kata tempat. Ada majlis tertentu dah gazetkan fatwa sesat. Tapi dia pandai cakap, dia ada follower. Dia kata tak perlu dah semayang. Kerana benda ni kulit. Yang penting isi. Isi iaitu ingat Allah. Semayang kenapa kita buat nak ingat Allah? Jadi kalau dah banyak ingat Allah, tak perlulah semayang tu yang merupakan kulit.
isinya ialah ingat Allah. Apa guna semayang tapi tak ingat Allah, dia pergi ke bab tu. Walaupun dia claim Nabi Khidir bagi tahu dalam mimpi, ataupun dia kata ni ilmu laduni, tengok saya boleh cakap dengan pelbagai language, saya boleh tahu hukum ni, tapi dia kata syariat Nabi Muhammad tak perlu untuk kami, untuk kalian kami tak apa, kami martabat tinggi, maqam tinggi. Ternyata itu sesat kerana terselit bersama seolah-olah lekehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh bagi syariat Islam pada semua manusia, dan seterusnya membawa mesej ada orang lebih agung pada Nabi Muhammad. Tak perlu jumpa Nabi Muhammad, tak perlu pedulikan Quran dan Sunnah. Berdasarkan cakapnya ilmu laduni, dia dah jadi orang istimewa di sisi Tuhan, bermakna dia telah menolak Nabi yang diutuskan satu ketika dahulu, dan juga telah menolak Khulafa' Rashidin, sahabat-sahabat Nabi yang tolong cerita balik, jelas balik apa Nabi tinggal, dan juga ulil amri yang kita pernah sebut dalam kuliah tafsir. Ulil amri ni ada dua. Yang pertama ialah alim ulama, yang kedua pemimpin Islam. Allah Ta'ala minta ikut mereka ni. Tiba-tiba ada orang ikut ajaran ma'rifat, ikut ajaran ilmu laduni semata-mata atas dawat dan sedemikian, maka ini sudah lari daripada jalan yang lurus. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan daripada huraian saya ni, ilmu laduni dalam bentuk syariat lain pada biasa telah pun habis. Ketika Nabi Khidir nak ajar Nabi Musa, dia ada syariat dia, tapi dia setuju syariat Nabi Musa. Dia kata kamu pun ada Taurah, kamu pun ada ajaran Islam kamu, saya pun ada. Tapi yang berlaku hari ni, dia claim ilmu laduni, dia tolak Nabi tu. Tak sama dah satu hal. Yang kedua, ilmu laduni hari ni masih lagi berlangsung, anugerah Allah. Bukan sekadar pada wali, bahkan pada kita sebenarnya. Kan kita dapat ilham, buat hukum hakam tanpa kita belajar banyak. Dan kita sebut benda tu betul bagaimana dalam kitab. Dia ada pula perbincangan tu. Okay, contohnya, apa hukum ibadah korban? Kita ni jadi faham sendiri sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i. Tahu mana tu? Bukan siapa cerita pun, walau tuan-tuan orang masjid kita sedia dengar kan. Kadang kita terlupa, tapi confident betul sunat muakkad, tak ada siapa terang depan-depan ni. Dan kita yakin, tengoklah kitab betul. Ilmu laduni lah tu. Cuma adabnya jangan tak tengok aku ni macam Nabi Khidir lah. Adabnya ialah, oh alhamdulillah sama dengan kitab. Apa yang aku sebut tadi tu berbetulan. Kerana sesungguhnya ilmu ni macam mana pun kena jalan belajar, bukan sangkaan. Alhamdulillah apa aku sebut ni aku tak patut sebut, bukan aku bidang dia, tapi alhamdulillah berbetulan dengan kitab. Mana apa tu? Itu tasawuf. Dia sebut hukum, ada yang betul, ada tak betul. Sudah dia kata, aku ni alim, aku utusan Allah di kawasan kompleks pertanian Serdang ini, maka aku dah boleh buka sekolah. Tengok, aku cakap betul, aku ada ingat ayat Quran. Dia buat kesimpulan, dia angkat diri lain pada Nabi Khidir yang dianggap pemimpin ilmu laduni yang awal. Kesimpulannya bab ilmu laduni, Allah Ta'ala bagi ilmu tambah bagi orang yang sudah ilmu satu. Yang kedua, dibeli lorong kepada orang mukmin dan mukminah agar lebih meminati agama. Itu laduni. Hidayah kepada kita nak tambah lagi ibadat sunat, suara cakap hati untuk tinggalkan maksiat, itu laduni. Itulah ta'rif yang paling selamat. Ayat 67, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innaka la tastati'a ma'iya sabra. Ia menjawab, yakni Nabi Khidir. Selama Nabi Musa kata, aku nak ikut engkau, bagilah ilmu padaku, segala-galanya aku sudi terima. Ayat 67, Nabi Khidir pun menjawab, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa, walaupun kau berkata sedemikian, maksudnya nampak ready ni nak jadi anak murid. Baitulah kan, kita kata aspirasi lah bahasakan ayat ni. Cuba tengok majlis-majlis terima student baru. Macam saya mengajar di USIM, kita ada majlis angkat sumpah, perwakilan pelajar angkat sumpah, student baru SEM 1 angkat sumpah. Dia panggil aku janji.
bahwasanya kami akan belajar bersungguh-sungguh, bahwasanya kami akan ikut segala peraturan, kami akan datang belajar siang dan malam. Maksudnya apa aja akan buat. Begitulah Nabi Musa, kerana dia tak tempuh lagi. Nabi Musa ni hebat. Dia telah aku janji, tapi dia tak tahu apa yang bakal dijanjikan kelak, apa yang berlaku dalam perjanjian ini. Maka Nabi Khidir pun kata, memang kamu dah sebut janji-janji itu, tetapi lan tastati', digunakan kalimah lan. Lan ni artinya nafi dan tempoh yang lama. Ada juga setengah ayat bila disebut lan, nafi, tak, yakni tak akan berlaku sampai kiamat. Kita kena tengok ayat itu macam mana. Contohnya ayat dalam surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Digunakan lan. Lan ni dalam Islam bersyarat kata nafi. Contoh kata nafi lagi, la. Hal anta a'lam hadha? Kamu tahu tak apa benda ni? La. Ma'arif. Tak, saya tak tahu. Nafi. Dalam bahasa kita tidak. Berat pada tu lan. Sekali-kali aku tak tahu. Kita letak benda dalam beg, kita tanya orang, tahu tak cik ada apa dalam beg ni? Berat beg ni. Siapa boleh jawab dapat hadiah. Kan, tak tahu nak teka apa, tak tahu walaupun dijanjikan hadiah. Tak berani nak teka, tak nampak. Lan, sekali kami tak tahu. Itu maksudnya. Kalau dalam ayat yang saya baca dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut lan tarda, sama sekali Yahudi dan Nasrani takkan redha, yakni sampai kiamat mereka takkan jadi baik pada orang Islam. Mereka akan terima kebaikan orang Islam sampailah hancur alam ini. Tetapi lan dalam perkataan lain, tempoh yang lama. Nabi Khidir kata, kamu nak tempoh yang lama nanti takkan dapat sabar, nanti sabar balik. Berdasarkan ayat yang seterusnya kita dapat faham Nabi Musa akhirnya tak apa dah lepas tu. Dia boleh bersabar. Tapi sebelum tu dia cukup tak sabar. Kita akan tengok ayat-ayat yang berkaitan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersabar bersama denganku nanti. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau wahai Nabi Musa akan dapat sabar terhadap perkara yang kau tidak mengetahui secara meliputi. Kamu boleh cakap, kamu boleh aku janji, tapi kamu tak tahu apa yang akan berlaku. Macam mana kamu boleh jamin kamu akan tetap sabar? Ngaji tak habis lagi, kerja tak siap lagi, tapi kata boleh siap. Ni janji Melayu setengah orang lah. Tak apa tuan, bagi projek ni pada saya akan buat lebih baik pada Cina. Tengok-tengok, takat tiang lari lah lepas tu. Tu kadang-kadang pengalaman tuan-tuan lah, payah kita nak bagi walaupun hal masjid pada orang Melayu kita. Sebelum tu angkat tangan, angkat kaki, berjanji kami akan buat sampai siap dalam masa setahun. Tengok-tengok tak datang. Pekerja tak datang, lepas tu bos tak datang, ketua projek tak datang. Payah. Ini antara kealpaan orang kita. Orang Cina ni tak beriman tapi dia buat elok. Dari segi nampak negatif lah, harga lah. Dia markup harga tu tinggi. Tapi satu segi kita deal dengan dia kerana kerja tu siap, elok daripada orang kita. Bagi setengah hal lah. Apa saya nafikan ada juga tuan-tuan, kawan kita buat kerja elok lagi daripada orang bukan Islam. Di sini menyatakan Nabi Musa tak akan dapat sabar kerana dia tak tempuh lagi benda tu. Dia hanya mampu bercakap. Banyak benda sabar yang kita nak amal dalam hidup muslimin dan muslimat. Apa yang saya terangkan tafsir tadi dipanggil tafsir di balik ayat. Manakala apa sabar kita nak buat dalam hidup dinamakan tadabbur. Yang pertama, sabar dalam taat. Kan kita ni alhamdulillah lulus. Kita kali tak tinggal semayang, tapi bagi saya lah, nak bangun tengah malam, nak mayang subuh ketika kita dah tidur lewat. Kadang-kadang kita sakit, tercabar, tapi tetap berdiri teguh, sembah Allah, mayang tepat waktunya. Inilah sabar dalam taat. Sabar dalam taat mengikut kacamata tasawuf adalah agak lebih mudah. Dalam keadaan orang banyak tak bangun subuh kan, adalah agak lebih mudah berbanding sabar seterusnya adalah untuk meninggalkan maksiat. Ramai orang dia semayang tapi langgar perintah Allah.
Tak sabar terhadap apa yang Tuhan nak ditinggalkan, dia tak boleh sabar. Saya baru ikuti satu TikTok, seorang pemimpin muda. Didoakan dia dapat hidayah lah. Dia ada pengikut, dia ada kawasan. Tengok potensinya akan jadi mentari yang bersinar satu hari nanti, insya-Allah. Tapi akan terpadam dan tak akan dapat restu ilahi kalau tak ikut ilahi. Lepas itu nak sangat awal kuliah saya sebut tadi, kita nak umara yang ambil nasihat pada ulama. Walaupun dia bukan ulama sekalipun, dia sudilah. Di samping dia pandai ekonomi, pandai sosial politik, dia kena ambil tahu hukum hakam. Jadi nak tahu hukum hakam ni, ilmu agama ni, dia kena duduk macam tuan-tuan dan saya. Dia kena atur di samping jumpa rakyat, dia atur untuk datang rumah Allah. Walaupun bukan program rasmi, nak tengok kelibatnya hadir tu, tak semua boleh buat. Sayanglah videonya, dia cukup kecewa bagi setengah pemimpin yang tak support untuk konsert Coldplay tu datang ke Malaysia. Ada yang nak akan berlangsung setahu saya. Tapi dia kata kenapa ada yang kritik, dalam kan terkawal, katanya nak dikawal. Wallahu ta'ala alam. Dia kata tengok Singapura, geng konsert, di mana konsert ini akan dibuat oleh tim Coldplay ni, mereka ni sokong LGBT. Singapura panggil dengan status Singapura itu sebagai negara liberal. Panggil buat bukan satu malam, hinggakan 5-6 malam begitulah. Dan jualan tiket akan mencapai, kata ahli parlimen muda ini, dia kata tengok Singapura yang buat lebih berani pada kita ni, mereka lebih terbuka, mereka akan dapat duit 180 juta. Kemudian dia bersyarah banyak dalam TikTok. Nanti cuba tengok, bila kita boleh anjur tengok Singapura buka peluang perniagaan, hotel orang akan datang. Kerana orang Korea mungkin, maksudnya luar negara, orang Singapura datang ke kawasan itu akan masuk hotel, pergi makan di restoran-restoran. Ini semua dapat pulangan duit. Tapi Malaysia kenapa nampak tak minat? Nampak ada orang tak minat, dicela ada orang yang minat. Dia kata ni rugi. Singapura dapat bukan sekarang 180 juta, dia akan dapat lebih lagi. Nampak tuan-tuan perempuan, kepala fikiran hal dunia lah. Kalau yang cakap tu jenis seluar pendek ataupun lebih pada tu tak Islam lah, kita faham lah. Ni orang kita ni pemimpin pilihan sebilangan rakyat. Jangan kita nak bawa orang kepada kemajuan, dapat duit banyak sahaja. Kita juga hendaklah bertanggungjawab mereka ini nak heret sama-sama melangkah pada redha Allah. Apa guna dapat banyak duit, negara maju tetapi dilaknat oleh Allah. Negara lain tak payah sampai terikat dengan konsert pun, boleh je dapat income negara. Walaupun kita kritik Iran itu negara Syiah, tapi income, progress, duit masuk tu lebih hebat daripada negara-negara lain. Bahkan kita pun terikat dari segi kelapa sawit dengan dia. Dia nak beli kelapa sawit kita. Maknanya apa? Dia ada kuasa menentu. Begitu juga negara yang bukan Islam pun, mereka macam malu lah nak dapat pendapatan mesti konsert. Patutnya majukan sektor ekonomi dengan jalan yang lain tu. Banyak lagi boleh kaji cendekiawan kita fikirkan. Ni nampak nak talian hayat konsert, di mana kalau kita menjiwai agama, benda ini akan terselit bersama perkara yang akan merosakkan masyarakat. Kalau tak rosak pun, tengok gembira, semua seronok dengan konsert. Tetapi apakah Tuhan redha perkara ini? Karena dibiarkan berlaku menjadi jalan kepada keruntuhan moral masyarakat pada satu ketika. Hendaklah kita sabar. Maksud sabar di sini ialah tak dapat untung di dunia. Tak apa, kerana kita tetap ikut ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam bab pengajian ilmu, Imam Syafi'i ada nasihat secara khusus kepada saya, tuan-tuan mak Islam. Sabar satu nilai yang mustahak bagi penuntut ilmu. Bukan nanti penuntut ilmu ni anak-anak, cucu. Rupanya kita pun penuntut ilmu. Saya pun kadang menadah ilmu lagi, kerana ilmu Allah ni luas. Ada benda juga yang kita tak tahu. Ada benda yang kita kena rojak juga tentang guru dan sebagainya. Antaranya lagi, lebih-lebih lagi anak-anak, cucu ni kita nasihat lebih. Saya dulu masa anak saya masuk sekolah menengah,
Dia menangis 3 bulan kena duduk asrama. Kita boleh pesan lah, yang nak buat sabar ni dia. Kata dia ikut cakap kita, ikut cakap ayah. Dia kena sabar pula dengan cikgu, sabar pula kena kawan-kawan. Inilah juga dilalui oleh tuan-tuan saya ketika kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Kalau tak sabar tak pergi sekolah lah, tak sabar tak boleh sampai peringkat lebih tinggi. Imam Syafi'i ada nasihat. Dan sekarang ni alhamdulillah kita juga sebagai penuntut ilmu Islam ini, InsyaAllah akan dapat rahmat yang berpanjangan, mudah laluan kita ke syurga, diampun dosa setiap masa kerana nak pada ilmu. Kata Imam Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Imam Syafi'i juga guna perkataan lan. Sesekali buat tempoh yang lama, kamu tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 kaedah. Yang pertama ialah zakat. Kena ada akal yang cerdik. Maknanya boleh ingat, kan boleh fikir. Walaupun yang banyak fikir ketika ni saya lah, kan, sebab saya nak fikir apa nak cakap, apa nak terang semua sedikit ni. Tuan-tuan juga berfikirlah, takut ada benda yang saya kurang tepat, benda yang saya mungkin tersalah. Tuan-tuan tengok, jangan-jangan ustaz tersilap ni. Bila kita rojong balik, oh tersilap. Jangan-jangan apa yang disebut ni ada lagi pandangan lain. Macam tu kita berfikir. Bukan masuk kena telan bulat-bulat. Kalau tak, kita dinamakan taklid. Taklid ni ambil sahaja, tapi insya-Allah lah saya berusaha untuk terangkan dengan amanah. Kalau ini pun kita dituntut, begitu jugalah para pemimpin yang kita kasih. Kerana kita pilih dia, kita undi dia, jangan ditelan semua. Kadang kerana dia sekutu kita, kita pandang dia sesuci juga dengan kita. Tak boleh. Betul adalah betul, salah adalah salah. Bagi siapa jua. Kerana ukuran nilai betul ataupun tak itu berdasarkan ilmu, berdasarkan Quran dan Sunnah, serta keterangan-keterangan yang nyata. Yang kedua, iaitu harisun, bersungguh-sungguh. Tanya tuan-tuan, bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh, tuan-tuan tak datang. Kalau tak bersungguh, kita buat kerja lain. Tengah main handphone, pergi bersembang di luar, setiap masa begitu. Melainkan kita sembang hal mustahak, mesyuarat. Tengok handphone tu kerana ada perkara yang anak hantar kena jawab, reply lalu tu juga, itu tak apalah. Tapi setengah masjid menduka cita kan. Bukan nanti kuliah yang kurang macam saya ni. Datang tuan guru, mufti sekalipun, sampai peringkat main game tengah majlis. Pernah kita tengok. Duk main game ni. Tapi sayang sekali dia jawatan kuasa masjid, penganjur. Duduk main sampai habis. Oh menang. Oh terbuat gaya pula. Kalau orang buat rakaman dalam kuliah, nampak duk gaya, nampak. Ini tak patutlah, tidak bersungguh-sungguh. Antara kisah ingin saya kongsi terakhirnya ialah kehebatan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang banyak berguru dengan mufti yang bernama Ibnu Rajab Ibnu Raiwahah ataupun Ibnu Rajab. Ibnu Rajab inilah yang menasihati dia setelah mana Khalifah Sulaiman bin Malik ni akan negeri, agar dilantik, jangan dilantik anak yang menjadi tradisi kerajaan, lantik anak ataupun kerabat terdekat, tapi kali ni tuanku lantiklah seorang yang soleh, ada rekod cemerlang pentadbirannya di Madinah untuk dia memimpin empire Islam yang luas. Lantiklah Umar bin Abdul Aziz. Dengan hidayah Allah, Sulaiman bin Abdul Malik di samping pengalaman ilmu dia sudi lantik orang asing ini sebagai khalifah mewakili empire Islam. Dan saya pernah sebut yang kata empire ni, kalau kita satu negara ni pun hebat dah. Kalau empire ni banyak negara, banyak kawasan di bawah bendera Islam. Hasil masuk tu dikumpul di bawah satu pemerintah. Kalau satu Malaysia ni pun kita ada pendapatan, insya-Allah. Tambah lagi lah, banyak negara ni dicantumkan. Di bawah siapa? Di bawah seorang Muslim yang pernah berlaku satu ketika dulu. Sulaiman bin Abdul Malik akhirnya setuju. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas azan insya-Allah. Ismail maklum supaya saya jauh sikit bergema, bergema suara dekat. Seterusnya yang terakhirnya, Imam Syafi'i ada menasihatkan kita selaku penuntut ilmu. Apa dia kata? Wahai saudaraku, sesekali engkau tidak akan dapat mencapai ilmu melainkan dengan 6 kaedah.
Yang pertama ialah zakat, cerdik, dapat menilai. Yang kedua, harisun, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bulghah, tamakkan ilmu. Malam ni nak, malam esok pula kuliah tempat lain, guru lain pula. Alhamdulillah, inilah yang tuan-tuan perempuan buat. Dan saya beginilah juga cuba saya buat ketika saya di alam pengajian dulu. Kita rasa seronok berguru, dapat pandangan ni, kepelbagaian. Bahkan saya, guru saya juga ada di kalangan Wahabi, ada juga di kalangan mazhab yang lain. Kita pergi dengar, kita pergi jenguk untuk tengok pandangan dia orang. Di samping kita ada pendirian sendiri berdasarkan ilmu yang lain, insya-Allah. Manakala yang keempat, istibar, kuat sabar. Imam Syafi'i tak guna perkataan sabar. Sabar pun dah cukup. Istibar, sabar tu betul-betul. Sampai peringkat kalau runtuh sekolah pun tak tinggal sekolah. Itu maksud istibar ni. Tapi tuan-tuan jangan buat macam tu pula kan. Tuan Haji Ismail umum, malam ni kita terpaksa ringkas ataupun cancel kuliah kerana dikatakan air naik mendadak. InsyaAllah sungai jauh kan tuan. Kan? Tapi tuan-tuan tunggu, saya balik dulu. Tunggu kerana istibar. Maksud istibar ni kadang guru marah, kadang tak faham lagi, nanti tunggu faham. Kadang-kadang perkara tu payah. Nak belajar senang-senang saja, ilmu ringan-ringan je tak boleh. Ilmu itu ada yang ringan, ada yang berat sifatnya. Kemudian manakala yang kelima, suhbatul ustaz, bersahabat, mendampingi para pendidik, para guru. Manakala yang keenam, tuluz zaman, sepanjang zaman digalinya ilmu. Tuan-tuan malam ni tak datang pun dah ada ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan juga boleh dapat ilmu tempat lain, tapi kita tak teruskan kerana ini juga sebahagian amal soleh, mudah-mudahan. Dan terakhirnya pada 6 perkara ini saya kira ada diamalkan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kerana 6 ni lah dia didik ilmu, pengalaman, dia sudi lantik Umar bin Abdul Aziz. Sebelum itu dia cuba didik anaknya untuk minat ilmu. Dia terkenal sebagai khalifah ini masing-masing hidup mewah sesuai dengan zaman itu. Dan saya pernah cerita dalam kuliah, bukan maksud pemimpin tak boleh ada kereta, pemimpin tak boleh duduk istana, pemimpin tak boleh ada duit, bukan. Tapi income itu, kaya raya tu datang mana? Betul pendapatan ke kesempatan? Ataupun hidup terlalu mewah, biarkan ada orang melarat tanpa belas kasihan. Ini ditegah dalam agama. Dalam senarai para pemimpin kerajaan Islam Umayyah yang sudah mewah berbanding Khulafa' Rashidin, Sayyidina Osman mewah. Tapi bila naik Sayyidina Muawiyah ni, duit makin banyak bagi pihak kerajaan. Dan mereka dah duduk istana, pakaian pun dah elok, makan minum pun dah banyak. Ada yang menyeleweng, ada tak. Sayyidina Muawiyah ada kontroversi kerana dia nampak macam betul menikmati kekayaan. Nanti kita akan cerita balik bab Sayyidina Muawiyah pada kuliah-kuliah yang lain. Baik, bila tiba Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dia rasa malu, takut mengulangi balik kontroversi bagi setengah pihak. Silakan ada di kalangan pemimpin dunia Islam tak belok, tapi di belakang minum arak, di belakang suka sangat pada perempuan simpanan. Tapi rakyat tengok dia ni pemimpin yang jadi contoh dalam cakap, contoh ekonomi, tapi dalam bab sosial ada masalah. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik dia nak didik diri dia. Dia tinggal kerajaan berpusat di wilayah Syam. Dia datang ke Mekah tanpa sebarang protokol. Ulu bala nak ikut, dia kata tak payah. Aku nak pergi tunai haji dengan 2 orang puteraku macam orang lain. Ini mungkin ada orang buat, tapi itulah penting kita ada kerohanian kepada Allah ni. Buat tanpa publicity, buat bukan nak orang tahu. Kan kita pergi tanpa protokol, tapi kita upah wartawan, kita nak liputan, kita tiba tempat tu sebarang protokol. Rupanya tujuan manusia juga. Tapi Sulaiman Abdul Malik dia kata, aku tak perlu benda tu, aku nak didik diri. Dia pun datang, orang pijak kakinya, langgar dirinya dengan anaknya ketika tawaf di Baitullah. Yakni untuk tawaf qudum, tawaf dah sampai Baitullah. Jadi anak dia orang ni masih muda belia. Ayah dah, kenapa cari susah? Kita senang-senang jadi begini, orang tak hormat kita. Apa dia jawab? Sabar wahai anakku. Mereka pun tawaf.
Habis tawaf, sebelum ibadat yang lain, ada satu tiang masjid dalam Masjidil Haram, ada kuliah pengajian. Ramai Arab-Arab, bukan Arab, pergi duduk di situ. Yang Sulaiman bin Abdul Malik ni pergi duduk dengan kain ihram. Hampir nak tercabut balutan ihram di badannya kerana orang ramai, orang bersesak-sesak. Anak dia ulang, ayah, kenapa nak duduk? Kita tunaikan ibadat selanjutnya. Apa dia jawab? Sabar wahai kedua anakku. Kita datang tempat ujian ni. Macam pengalaman tuan-tuan perempuan. Jadi pun duduk. Bila duduk kuliah itu, bukan maghrib sampai isyak. Maksudnya berjam-jam. Sudahlah Tuan Guru itu cerita banyak, ada pula soal wal jawab, sesi Q&A. Lagilah masa makin lanjut. Dua anaknya ni biasa hidup bergaul dengan orang kulit elok, keadaan selesa. Kali ni yang menyampai ilmu tu kulit sangat hitam. Dan kelihatan yang duduk di depan ni geng-geng negro. Kerana tengok ni jenis kami ni, kami pun duduk dekat lah. Anak dia terganggu pasal bukan kasta, bukan kelas. Anak dia pujuk, ayah anda jomlah, duduk dengar sampai habis. Artinya makan berjam-jam. Kemudian majlis pun tamat. Semasa berlangsung ini ada orang lihat Sulaiman bin Abdul Malik kerana senyum dan selesa. Asal dia seronok duduk dalam majlis. Dah bangun, mereka pun pergi nak sa'i, nak pergi tempat lain. Mungkin ketika ni buat umrah dan sebagainya lah, dah masuk kota Mekah. Maaf, dah bergerak ke kawasan sa'i nak keluar. Masih lagi nak beradat dan mungkin nak buat umrah selepas itu. Bila dia berjalan ke tempat itu, terdengar ada seorang, kita panggil jawatan kuasa Masjidil Haram lah, buat satu announcement. Wahai sidang jemaah sekalian, sekarang musim haji. Mengikut ketetapan pemerintah, jemaah haji jangan belajar ilmu pada orang lain lagi, melainkan usahakan duduk mengaji dengan seorang yang bernama Rabah bin Atha bin Abi Rabah. Dia ni dapat tauliah. Dia ni diizin oleh pemerintah. Mendengar pengumuman ini, anak dia kata, ayah, kalau ayah nak duduk, jangan duduk macam tadi. Ayah kena pergi majlis Atha bin Abi Rabah yang disebut tu. Itu kelas kita. Kita kena jumpa orang kerajaan, orang yang ada kaitan dengan pemerintah. Ayahnya tersenyum lalu menjawab. Sulaiman bin Abdul Malik pun sebut pada kedua anaknya, tahu tak, majlis yang kita duduk tadi majlis siapa? Itulah majlis Atha bin Abi Rabah. Kulitnya hitam, dia dipandang hina oleh kamu, tetapi dia seorang ulama yang berpengaruh di kota Mekah Al-Mukarramah. Daripada kisah ini dapat kita ambil pengajaran sabarnya dia dalam menuntut ilmu, dan dia juga didik anak-anak agar mengamati ilmu, kerana dengan ilmu lah menjadi pedoman dalam kita beramal. InsyaAllah kuliah akan datang bulan hadapan, sekiranya umur panjang, kita akan tengok dialog selanjutnya. Apa kata Nabi Musa menjawab pertanyaan ataupun jawapan balas daripada Nabi Khidir yang kata, kamu tak akan sanggup jalan dengan aku, kamu tak akan sabar. Lalu apa hujah daripada Nabi Musa AS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin.